game plan. Okay. So yang macam ni mungkin ramai yang tertanya-tanya macam mana orang ni jual kat website boleh generate duit banyak macam ni. Saya buat website tapi tak ada sale. Kenapa saya punya barang tak jalan dan sebagainya. Okay. Sekarang ni saya akan tunjukkan asas dia iaitu macam mana ia berfungsi sebenarnya website ni, e-commerce ni. Sebab kadang-kadang orang ini satu lagi benda yang banyak orang salah faham iaitu website dah siap, duit akan masuk. Website dah siap, hari-hari dapat sale. Website dah siap, automatic boleh generate ratusan ribu sebulan. Okay, itu mindset yang salah sebab cuba kita imagine, kita gunakan balik analogi yang asal tadi. Katakanlah, saya sewa satu shop lot, saya renovate cantik, saya pasang sideboard dan sebagainya, saya masukkan produk. Adakah saya just nak tunggu je orang datang? Betul tak? Katalah saya mungkin kalau saya sewa shop lot dekat area premium, mungkin lah kan, boleh lah ada foot traffic, betul tak? Tapi let's say saya punya shop lot tu dekat kawasan ceruk-ceruk yang memang tak ada orang. Macam mana? Adakah orang nak datang sebenarnya? Okay, so any business, any kind of business, anda kena buat kerja-kerja marketing. Maksudnya, bila kita dah set up everything, kita dah set up our business, kita dah set up produk kita dan sebagainya, kita kena buat kerja-kerja marketing. Marketing tu adalah ibarat nyawa kepada business kita. Kalau tak buat marketing, bisnes anda akan mati sebenarnya. Marketing kena berjalan setiap hari. Ada beza marketing dengan sales. Tapi saya tak naklah go dive terlampau deep benda tu. Okay. Tapi itu yang saya nak betulkan lah. Saya nak bagi awareness lah, ataupun nak educate orang. Orang kena anggap bila website tu dah siap, itu baru siap kedai saja, tuan-tuan dan puan-puan. Baru siap kedai. Belum lagi nak panggil orang datang kedai, nak serve dia orang, nak buat customer service yang bagus, nak make sure produk kita ada quality check dan sebagainya. Banyak lagi. Itu baru step pertama saja, iaitu baru siap kedai, baru siap kemah saja contohan. Okay. So dalam website e-commerce ada dua komponen utama yang anda kena khatam, mantapkan, belajar betul-betul. Dan kena master lah benda ni. Okay. Yang pertama, komponen pertama adalah sales funnel. Okay. Sales funnel, dan yang kedua adalah traffic ataupun iklan lah. Traffic ni ada dua jenis, iaitu traffic organik yang kita tak bayar. Contoh macam let's say saya share website saya dekat saya punya Facebook, saya share dekat IG, ataupun kalau orang search website saya dekat Google, itu semua percuma lah, organik kita panggil. Dan satu lagi adalah iklan berbayar, iaitu contohnya macam Facebook ads, IG ads, Google ads dan sebagainya lah. Okay. So ada dua saja komponen yang anda kena mahirkan benda ni. Kalau anda mahir dua-dua benda ni, insyaAllah anda buat bisnes apa pun insyaAllah boleh berjaya. Okay? Sebab dia ibarat macam fundamentals lah. Benda ni kalau kita ada asas yang kuat, insyaAllah anda buat apa-apa saja pun boleh. Okay? Dalam bisnes online maksud saya. Alright. So saya akan, mungkinlah siapa pernah dengar sales funnel tu apa dan sebagainya, mungkin tahu kan. Okay. So apa itu sales funnel? Okay, sales funnel ni sebenarnya adalah macam satu perjalanan ataupun satu journey dari seorang yang tak kenal brand kita, tak pernah tahu pasal produk kita, sampai dia nampak iklan kita dan sebagainya, dia dah berkenalan dengan kita dan sebagainya, dan akhirnya dia akan menjadi seorang customer. Okay, dari seorang stranger, okay, ataupun kita panggil lah, dia punya term dia adalah cold audience. Dia katalah dia nampak iklan kita ke, dia nampak kita promote dekat Facebook dan sebagainya ke, so dia dah tahu dah, oh Mamat ni jual barang ni sekian sebenarnya kan. Okay, sampailah satu tahap dia akan buat pembayaran menjadi seorang pelanggan. Okay, so dalam inilah kita panggil sales funnel ataupun perjalanan yang dilalui oleh seorang pelanggan ataupun prospek lah, sebelum mereka menjadi seorang customer, pelanggan. Okay, alright. So percaya tak kalau saya bagi tahu, selama anda buat bisnes online ni, anda dah ada sales funnel anda sendiri. Okay. Sebab ni kita one way communication kan. Kalau saya dalam kelas, orang boleh jawab kan. Tapi tak apalah. Saya cuba Okay. So sebenarnya traditional funnel ataupun funnel yang kebiasaannya yang ramai usahawan di Malaysia pakai adalah macam ni. So saya tunjuk traditional funnel yang biasa kita gunakan untuk buat jualan secara manual. Maksudnya dia bukan automatic lah, dia secara manual. Okay, yang pertama, anda akan buat iklan, betul tak? Anda akan buat iklan ke WhatsApp, tak kisahlah pakai Facebook ads ke apa, promote dekat kita punya Facebook ke IG dan sebagainya. Daripada iklan akan masuk WhatsApp, betul tak? So dekat situ kita akan buat kerja-kerja closing. Kita akan close secara manual lah, sama ada kita yang closing ke, kita ada team sale dan sebagainya ke, terpulang lah. Okay, so akan ada proses, iaitu proses closing. Tu yang kadang-kadang kita macam perkenalan dululah dengan customer. Okay, salam, nama kan, daripada mana dan sebagainya. Itu sebab kita nak macam warm up. Kita nak
warm up dulu dengan kita punya prospek tu. Tak ada terus macam masuk je WhatsApp, okay, terus buat bayaran. Tak ada. Dia lain sikit. Sebab ini biasa cara yang kita guna, ataupun nama orang lain kita panggil, kita belai dulu. Kita belai customer, kita layan dia. Okay, akak nak macam mana kan? Akak suka colour apa? Benda-benda macam tu lah. Okay, and then sampai satu tahap bila kita dah contoh, okay, kalau nak buat pembayaran, kita bagi account bank secara manual lah, tak kisahlah bagi gambar ke, bagi dalam bentuk teks kat WhatsApp kan. Okay, and then what happen is the next is, katalah dia, kalau dia bayar terus, dia bayar terus lah. Maksudnya kalau memang barang tu dia memang nak sangat time tu, memang dia ada masalah, produk tu dia memang perlukan, produk tu boleh selesaikan masalah dia, atau dia memang suka-suka gila dengan produk tu, ataupun offer kita memang gila-gila dahsyat, right? So biasanya dia akan terus buat bayaran lah. Okay, tapi kebanyakannya, percentage yang besar, dia tidak buat bayaran terus. Maknanya dia akan bagi kita alasan, ataupun kita panggil dalam sales, kita panggil rejection. Dia akan reject kita. Dia akan bagi kita alasan lah, okay, belum gaji lah, tunggu permission isteri, husband lah. So dia all kind of rejection, apa-apa idea lah. Dan satu lagi, diorang kebanyakan macam ala-ala window shopping. Okay, so ada satu lagi proses. The next segment is anda kena buat manual follow up, betul tak? Contohnya esok tu anda akan contact dia balik. Okay, biasalah trik-trik yang orang buat implement. Contoh, okay, salam tuan, kejap lagi kita nak post. Okay, nak tak masuk apa? Boleh tak buat pembayaran sekarang, so kita boleh sempat post pada waktu sekian-sekian hari ni juga. Betul tak? Kadang-kadang ada orang macam-macam lah, bergantung lah. Ada yang cikgu ajar suruh doakan lah, apalah kan. Atau saya suka satu teknik tu, dia acknowledge dulu. Dia cakap apa, salam, terima kasih sebab berminat semua bla bla kan. Lepas tu the next follow up barulah dia closing. Okay, dia ada banyak teknik lah. Okay, saya tak adalah macam tahu semua teknik closing dalam WhatsApp, sebab saya memang biasa closing melalui website ataupun phone call. Sebab saya banyak jual barang yang high ticket barang, maksudnya barang yang harga ribu-ribu. Okay, and then yang terakhir baru dia buat payment, betul tak? Dia akan buat pembayaran sales lah, dan kita akan dapat duit, alhamdulillah. Okay, right. Okay, berbeza dengan funnel website. Okay, saya tunjuk sekejap. Tak lama pun slide ni, pendek je. Okay, website funnel, sebenarnya ada satu lagi funnel, tapi yang tu mungkin panjang pula nanti cerita dia. Saya just tunjuk satu funnel saja, iaitu yang standard lah. Okay, biasanya kita, untuk orang yang main game website ni, dia akan buat iklan. Sama je, nampak tak tadi iklan WhatsApp kan? So ni sama je iklan, cuma iklan dia instead of pergi ke WhatsApp, dia akan pergi ke website. So dalam website anda ada banyak, anda ada landing page, anda ada sales page, anda ada e-commerce store tu sendiri. Okay, daripada iklan dia pergi ke satu page. Okay, dalam satu page ni anda akan convert diri anda. Tadi kan saya buat manual closing tadi kan, saya akan convert diri saya sebagai seorang salesman, tapi dalam bentuk maya. Maksudnya apa-apa saja maklumat yang customer tu perlu tahu pasal produk tu, contoh apa masalah yang dihadapi, apakah benefits kalau dia pakai kita punya produk atau servis, dan apakah feature-feature, apa ciri-ciri produk kita, dan testimoni, dan kalau ada video kita tunjuk demo produk, kalau kita sendiri bercakap kita tunjuk video kita bercakap, dan sebagainya lah. Dan last sekali barulah ada CTA ataupun call to action untuk dia buat pembayaran ataupun dia pilih produk yang dia berminat lah. Sama ada kita, macam terus view kepada, contoh saya tekan CTA itu, view collection, dia akan pergi ke design-design baju ke apa, ataupun dia terus pilih combo mana dia nak, package mana dia nak, dan sebagainya lah. Okay, so sama juga macam kita closing kat funnel WhatsApp tadi. Bukan semua orang, contoh bukan 100 orang yang masuk website, dia terus bukan 100 orang masuk website, 100 orang beli, tak. Biasanya kalau WhatsApp ni mungkin lagi tinggi lah, 100 orang yang kita layan mungkin dalam 20% orang akan beli. Tapi macam website, dia lebih rendah sebenarnya statistik dia, sebab reason dia tak ada proses belayan tu. Dia memang kena based on, kalau kita trigger emosi dia dengan tepat, kalau kita produk kita tu offer yang bagus, harga pun cantik, memang and kita memang selesaikan masalah dia, insyaAllah dia akan terus buat pembayaran. Okay, so biasanya lah, kebanyakan kalau ikut statistik yang biasa, 100 orang masuk website, minimum 2 orang yang beli. Sikit kan? Nampak macam sikitnya 2 orang je, macam penat-penat je kita bawa masuk 100 orang, betul tak? Okay, tapi nanti saya bagi tahu kenapa. Okay, right. Okay, biasa, tapi saya bagi tahu lah. Okay, 100 orang masuk website, 2 orang saja yang terus beli. Okay, so kita panggil conversion rate, iaitu 2%. Maksudnya 100 orang masuk website kita ataupun sales page kita, dan 2 orang akan check out dan buat pembayaran terus. Okay, apa yang berlaku, apa yang kita nak kena buat lagi dari 98 orang tu, betul tak? Dari kat 98 orang tu, biasanya dia tak buat pembelian terus sebab kita kena buat follow up. Okay, sama je macam WhatsApp tadi, tapi macam mana kita nak buat follow up? Follow up dia adalah kita kena buat retargeting.
Retargeting ni ada banyak jenis. Contoh, saya tak adalah nak cerita in detail semua, panjang nanti. Okey, retargeting yang biasa kita gunakan adalah kita retarget gunakan iklan ataupun Facebook ads. Okey, biasanya ada dua jenis, iaitu manual retargeting, maksudnya kita buat satu iklan khusus untuk retargeting, dan satu lagi kita buat iklan dynamic retargeting. Maksudnya kita gunakan satu function Facebook, nama dia Facebook Catalog lah. So bila gunakan Facebook Catalog tu automatic, contoh kalau saya klik barang ni and then saya belik-belik saya tekan add to cart dan sebagainya, tapi saya tak beli, saya akan nampak juga iklan Mocha Vapor Blue ni. Exactly, saya nampak barang yang sama ni. So bila saya nampak iklan tu, bila saya klik, saya terus pergi kepada page ni lah. Okey, itu yang kita panggil dynamic retargeting ads, iaitu menggunakan Facebook Catalog ataupun produk catalog. Okey. Nah, tak ada nak cerita sampai panjang tu, memang berjela-jela nanti. Alright. Okey. Seterusnya apa lagi, macam mana nak follow up lagi? Okay. Kat website ni ada banyak. Itu yang antara benda yang bagusnya. Yang kedua adalah anda boleh follow up menggunakan email sequence ataupun email marketing lah. Maksudnya contoh, katalah saya dah add to cart, check out kan, tapi saya tak beli. Okey, so Nilofy dah dapat data saya. Contoh, saya macam mana nak check out dia punya ni? Tak boleh check out kan? Kenapa tak boleh check out? Saya tak tahulah kenapa tak boleh check out. Mungkin ni saya tak tahu barang dah habis ke apa kan. Sekejap, saya nak ada tak yang lain boleh check out tak? Ini boleh tak? Okay, contohnya saya add to cart, continue shopping. Okay, sekejap Okay, bla bla bla. Okay, ni dia punya barang dia. Okay. Saya nampak ada soalan. Sekejap lagi saya akan bagi tahu lah. Okay lah, dia tak kisahlah. Okay, katalah sampai sini Okay, nampak tak? Customer dah isi dia punya email ataupun dia punya detail lah, email dengan nombor telefon dan sebagainya. So what happen ni, kita dah dapat data tu. Inilah yang kita panggil sebagai leads yang sebenar. Bukannya yang visitor. Visitor tu is as a visitor saja. Tapi kalau tanya saya lah, nak betul-betul leads, inilah leads saya. Which is orang yang dah masukkan dah maklumat dia. Dia dah memang berminat nak beli lah. Tak, dia memang dah sikit je dia nak bayar. Tinggal nak bayar je. Okay. So, bila dia masukkan email ataupun nombor telefon, kita boleh buat follow up secara automatik. Maksudnya apa tau? Contoh dia masukkan email. Bila dia masuk email, saya boleh run satu email marketing sequence. So saya email lah dia. Instead of satu email, saya mungkin boleh hantar dalam 2-3 email. Email pertama saya acknowledge je lah, terima kasih sebab berminat bla bla bla, bagi tahu lah apa benefit produk kita dan sebagainya. Email kedua baru saya start solution ni. Okay, mungkin tuan terlupa nak buat apa pembayaran dan sebagainya. Ini link untuk check out. So ada banyak benda yang anda boleh buat tapi secara automatik tanpa perlu buat manual. Okay, sebab apa saya tekankan automatic? Nanti kejap lagi ujung sikit saya bagi tahu kenapa. Okay, anda akan nampak why automatic ataupun automation is the future ataupun benda paling penting dalam e-commerce lah. Okay, alright. So apa lagi? Selain daripada email, kita ada juga SMS. Maksudnya contoh, katalah dia dah isi maklumat dia tadi kan. 1 hour after that ataupun 30 minit lepas tu, dia dapat SMS. Kita beri remind lah je dia. Okay, you forgot your item ke, you forgot to check out ke, bla bla bla. Lepas tu ada link boleh check out. So dia just remind saja. Follow up ni adalah satu proses untuk remind saja customer supaya dia ingat dengan produk kita tadi. Okay. Kadang-kadang ada banyak faktor kenapa orang tak check out. Kadang-kadang mungkin ada hal time tu, mungkin dia tengah tak cukup budget time tu. Ada banyak-banyak faktor lah. Ataupun mungkin dia tak rasa kurang yakin dengan produk tu dan sebagainya. Okay. So yang bagus ni, anda boleh follow up dengan kreatif. Tak semestinya anda buat retargeting, lupa check out, tekanlah check out. Tak, anda boleh buat banyak benda. Anda boleh macam gunakan testimoni as anda punya kreatif. Anda boleh tunjukkan demo. Anda boleh macam-macam. Maksudnya it's unlimited, bergantung kepada strategi anda buat. Okay. Dan yang terakhir, bila dia dah satu lagi retargeting, kita boleh juga gunakan WhatsApp secara automatik lah. Maksudnya adalah kena pakai software dan sebagainya. Dan kalau tanya saya, ada satu lagi, anda boleh call saja. Paling mudah. Contoh tadi dah masukkan nombor telefon kan. Kita call je lah. Assalamualaikum semua kan. Okay, tadi saya nampak tuan nak check out barang ni ada masalah ke, tak boleh nak buat pembayaran ke apa sebagainya. Just call je. Lagi-lagi kalau produk high ticket. Maksud high ticket tu lah produk yang mahal. Produk yang harga dia mungkin dalam RM500 ke atas ataupun RM300 ke atas lah. Dia high ticket lah. Maksudnya untuk orang terus bayar online, katalah RM1,000, mungkin susah sikit, betul tak? So high ticket ni biasanya kita kena convincekan dia lagi, kena yakinkan dia lagi kenapa nak kena belilah. Okay, alright. Panjang pula saya cerita pasal retargeting. Okay, so biasa samalah. Maksudnya lepas dia nampak iklan retargeting tu, dia akan buat pembayaran ataupun mendapatlah sale. So proses ni akan repeat. Dia akan berlaku, maksudnya dia ulang.
So untuk 100 orang, untuk 100 orang, untuk 1000 orang, untuk 50,000 orang, dia akan berulang-ulang. Okey.